Okey. Apa lagi? Nah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan media yang sudi menanti. Saya bacakan kenyataan media. Mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO pada 13 September 2023 bersamaan 27 Safar 1445 Hijrah telah mengadakan perbincangan dan membuat beberapa ketetapan seperti berikut. Pertama, menyatakan penghargaan kepada seluruh jentera pilihan raya kecil Parlimen Pulai dan Simpang Jarak yang diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Khalid bin Nordin, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor merangkap naib Presiden, dan Yang Amat Berhormat Datuk On Hafiz bin Ghazi, Menteri Besar Johor, yang bekerja keras bagi memastikan kemenangan rakan kerjasama dalam Kerajaan Perpaduan Malaysia, iaitu daripada Pakatan Harapan. Kedua, Majlis Kerja Tertinggi juga memutuskan untuk mengambil langkah-langkah penambahbaikan dan pemerkasaan parti berpandukan dapatan bedah siasat atau postmortem keputusan 6 pilihan raya negeri-negeri yang telah pun diperincikan dan diperolehi daripada bahagian-bahagian UMNO seluruh Malaysia, termasuk sayap-sayap parti, wanita, pergerakan pemuda dan pergerakan puteri UMNO. Ketiga, MKT juga memutuskan untuk mengadakan Convention UMNO di seluruh 191 bahagian yang akan memfokuskan aspek pengukuhan organisasi parti dan membumikan kefahaman ahli-ahli parti di peringkat akar umbi mengenai ketetapan-ketetapan dasar parti yang menyentuh soal prinsip dan hala tuju perjuangan parti dalam Kerajaan Perpaduan Malaysia. Keempat, MKT juga memutuskan untuk memperkukuhkan dan memperkasakan lagi hubungan kerjasama UMNO dengan rakan-rakan parti komponen dalam Pakatan Harapan di semua peringkat, termasuk negeri-negeri dan bahagian-bahagian seluruh Malaysia, bagi memastikan kestabilan politik negara dan kemakmuran rakyat melalui Kerajaan Perpaduan Malaysia sebagaimana ketetapan Majlis Kerja Tertinggi pada 23 November 2022 dan diabsahkan di Perhimpunan Agung UMNO 2023 pada 10 Jun 2023 yang lalu. Yang kelima, kita juga menyambut baik cadangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mewujudkan kembali Konvensyen Ekonomi Bumi Putra, dan UMNO menawarkan untuk mengurus selia penganjurannya sebagaimana yang pernah UMNO laksanakan pada 1965 sehingga tertubuhnya MARA setahun kemudian, itu pada tahun 1966. Dan akhir sekali, kita juga meminta seluruh pimpinan UMNO yang mengangkuti pentadbiran negara, terutamanya menteri-menteri, timbalan-timbalan menteri, termasuk juga pengurusi-pengurusi agensi dan syarikat-syarikat milik kerajaan DLC, supaya memperteguhkan usaha dengan memfokuskan agenda mensejahterakan rakyat yang sedang bergelut dengan kos harga hidup yang kian meningkat. Sekian soalan. Datuk ada bincang tentang pemecatan mana-mana ahli Datuk sebab heboh diperkatakan dalam media hari ini? Tak ada apa pun, ini yang setakat kenyataan media saja. Datuk, isu yang dibangkitkan Datuk Isyam ada bincang tak tadi? Siapa yang bangkit? Isu supaya apa? Dia pun tak datang, dia pun tak bangkit apa-apa. Sebenarnya isu supaya UMNO apa? Bergerak Soryong semua tak ada dibangkitkan dah. Tak timbul kerana keputusan dengan Kerajaan Perpaduan sudah pun dibuat pada 23 November. Jadi itu keputusan parti tu, keputusan parti dibuat oleh Majlis Kerja Tertinggi. Sebab itu disebutkan dalam kenyataan tadi dan diabsahkan dalam Perhimpunan Agung UMNO berkenaan dengan keberadaan kita dalam Kerajaan Perpaduan Malaysia pada peringkat awalnya atas titah yang kita lakukan. Kalau ingat lagi pada malam tersebut kita mesyuarat hampir 4 jam lebih, habis pukul 1.38 pagi yang kita isukan kenyataan. Kalau kita hanya sekadar berbincang mengenai titah Jabatan Agung, mengikut pelbagai pihak, kita memang kena patuh kepada titah itu sebab
yang pertama kerana kita adalah parti yang mempertahankan Suruhanjaya Melayu. Tetapi perbincangan pada malam itu adalah panjang lebar berkenaan dengan survival parti, berkenaan dengan soal prinsip kita mempertahankan agenda Islam Melayu. Dan kita waktu itu, saya ingat lagi, kita satu-satunya parti yang tak pernah berkawan dengan mana-mana parti dalam Pakatan Harapan. Jadi sebab itu kita letakkan hitam putih dalam 2 perjanjian sebelum kita bersetuju untuk bersama dengan membentuk Kerajaan Perpaduan Malaysia. Dan dalam perjanjian tersebut kita letakkan dengan jelas syarat-syarat kita bersetuju untuk bersama dalam Kerajaan Perpaduan Malaysia ini selagi mana 4 perkara penting jangan sekali-kali disentuh. Pertama, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, perkara 3. Perkara 153, keistimewaan Melayu, Bumiputera, kedudukan Raja-Raja Melayu dan bahasa Melayu. Itu adalah perkara asas yang kita letakkan dalam perjanjian sebelum memulakan perundingan dan setelah kita menubuhkan kerajaan. Dan itulah yang ditandatangani oleh semua parti-parti politik yang bentuk Kerajaan Perpaduan, termasuklah parti-parti dalam Pakatan Harapan, PKR, Amanah dan juga DAP. Sebab kita itu adalah keputusan MKT pada waktu itu. Jadi tak timbullah apa yang ditimbulkan oleh mana-mana pihak, seolah-olah macam keputusan kita ni hanya keputusan tertentu. Sebab keputusan yang diambil itu adalah keputusan konsensus. Biasanya dalam MKT ini, dan kalau boleh saya kongsikan pada malam tersebut, 56 ahli-ahli Melayu Kerja tertinggi semua setuju. Memang dalam mesyuarat ada 2 orang yang mempunyai pandangan yang berbeza, 2 orang saja yang mempunyai pandangan berbeza. Dan tetapi akhirnya semua membuat ketetapan bersama, dan selepas daripada itu tidak ada pun timbul isu berbangkit di luar oleh mana-mana ahli Melayu KT. Cuma yang baru-baru ini saja. Ya. Datuk, mengenai tindakan terhadap Adnan Rumbia, ada apa-apa dibincangkan tak? Status itu kita serah pada lembaga disiplin. Ya. Okey. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih. Ya, pemecatan malam ini. Suara.